السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala limpah kurnia-Nya yang tidak terhingga banyaknya dan juga tak dapat kita hitungkan mahal nilaiannya. Di antara lain ialah yang paling besar sekali ialah nikmat iman dan Islam yang telah dikurniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, khususnya nikmat yang diberikan. Kalau kata kita di Fatani, agaknya sama dengan kita yang tidak jadi masalah. Sini kata, kita kata di sana tidak ada masalah. Baiklah. Jadi alhamdulillah. Dan lagi pula kita tengok di sini cara pengajian di sini macam ni, jam 9.30, hampir setengah. Tapi sini setengah 10 setengah 10 ataupun dengan ya setengah 10 di sini baru nak mulai. Kalau dalam Malaysia lepas maghrib. Tapi kalau di Aceh ni jam 9.30 orang petani panggil, sini setengah 10 baru nak mula start. Macam kita di petani begitu juga. Banyakkah pengajian secara umum di kampung-kampung biasanya lepas maya isyak dimulakan. Tapi kalau Malaysia lepas maghrib, nanti lepas isyak, nanti tak tunggu lagi. Agaknya berbeza juga. Ini dan pula jam pun sama, time sama. Ini kalau kita di sana, ni setengah 10, kita juga di sana, ya. Itu banyaklah yang berdekatan dan berhampiran itu. Alhamdulillah, maka pada malam ini kita sambung di atas pengajian yang telah kita lalui, yaitu pada muka surat 14.
sebenarnya pada kata seperti berkata oleh Syekh Abdul Barakat, tapi kita agak panggil kata kalau ke petani hundur sedikit. Sini panggil apa? Munul. Munur. Munur. Di situ berbeza tu. Kita petani guna ha, hundur. Hundur ke belakang. Sini munur. Baik. Jadi setelah kita lalui pada kata dan adapun, tapi kita mundur sedikit untuk jadikan laluan dan lanjutan. Sini panggil lanjutan. Kita juga di sana guna sambungan. Baik. Iaitu kita mulai pada katanya dan adapun. Situ nah. Dan adapun segala orang salik, dengan kata jamak salikin. Orang salik mari daripada perkataan salaka yasluku sulukan. Asal dari segi bahasa dan segi lughah berjalan. Nah, berjalan. Arti salik pada asal lughah orang yang sedang berjalan. Tapi yang dimaksudkan di dalam bicaraan ilmu tasawuf, bila kata orang salik, orang yang bersungguh-sungguh pada beribadat, bersungguh-sungguh pada segala ibadat yang sunat-sunat. Maksud mereka ialah nak menghampir diri, bersih hati dari segala yang lain daripada Allah, hanya menuju hati semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau bersungguh-sungguh beribadat tapi atas qasad niatnya supaya mencapaikan syurga dan nikmat-nikmatnya, ataupun supaya lepas dan selamat daripada neraka dan azabnya, itu dipanggilkan abid. Berbeza situ saja. Sama-sama orang yang bersungguh pada ibadat, yang itu qasadnya supaya dapat nikmat syurga di akhirat, ataupun supaya selamat daripada azab neraka di akhirat, itu dipanggilkan abid. Adapun orang salih bersungguh-sungguh pada ibadat supaya ia sampai kepada hadrat ilahi, ini salih. Jadi di sini masih lagi syarah kata hubungan dengan hikmah yang pertama. Min alamatil i'timad 'ala al-amal. Setengah daripada tanda-tanda berpegang seseorang hamba ataupun bersandar oleh seorang hamba di atas amalan. Itu setengah daripada tanda kata masih bersandar ke atas amalan, iaitu nuqsanur raja, kurang harapnya akan rahmat Allah, inda wujudiz zalal, ketika berlaku ataupun didapati kegelinciran, ataupun ketika jatuh di dalam kesalahan. Nah, katanya maka munasabah akan mereka itu, akan segala orang salik itu munasabah oleh suka. Sini suka lah. Suka, oleh suka dan seronok. Di sini ada bahasa tak? Seronok ada guna? Seronok Sernak. Kalau itu hampir petani juga. Petani kata sernak. Sernak. Kalau seronok tu Malaysia lah. Nah, Kedah seronok. Kedah seronok. Jadi sini serenok.
Ha? Senang. Oh, jauh kalau gitu. Senang pun guna juga, tapi kita oh, seronok ni mana suka tadilah, suka hati. Seronok. Ada seronok pula. Itu jadi lahjah lah, belanja lahjah lah. Jadi faham di kalimah yang pertama suka hati. Maka seronok. Lepas tu masing-masing lah tu ada yang guna ra macam sebagaimana tulisan seronok, ada pula ditukarkan dengan ghain. Kalau Kedah seronok, tukar ghain. Baiklah. Jadi dia kata munasabahlah akan orang salih itu suka hati dan seronok dengan amal yang soleh itu, supaya kita bertambah lagi rajin dan gemar panggil kan? Wa ila rabbika farghab, gemar. Dan oleh mendahului takut mereka itu akan Allah. Munasabah dengan kita orang salih ni mendahului takut akan Allah. Takut akan Allah yang melazimi ia akan kurang harap kepada rahmatnya subhanahu wa ta'ala ketika berlaku oleh suatu kesalahan. Jadi sebagaimana kita maklum pada asal bicaraan kita khauf dan raja, kan? Khauf rasa takut akan azab Allah. Dengan adanya takut akan Allah itu menimbulkan harapan kata berhati-hati kita daripada melakukan dosa kerana ada takut. Dan takut tu juga kalau petani panggil lagi hirau, tapi petani benar guna hera, tulisan hirau. Dan raja artinya harap, yakni harap akan rahmat Allah. Bagi kita orang awam, dua-dua itu mesti disamakan. Artinya 50%, persen ke panggil apa sini? Persen. Gitu. Artinya 50% we adakan takut akan Allah, 50 lagi we adakan harap akan rahmat Allah. Sama. Kerana dengan ada rahmat Allah, dengan kita ada harap, semoga kita tu bertambah rajin, bersemangat pada ibadat. Apabila kita ada pula takut, supaya kita berhati-hati, kata petani pula beringat daripada melakukan kesalahan. Adapun kata di sini munasabah dengan orang salih itu oleh mendahului takut mereka itu akan Allah. Mendahului takut akan yang melazimi akan kurang harap kepada rahmatnya subhanahu wa ta'ala bila ketika berlaku oleh suatu kesalahan. Bila kita rasa takut itu terlebih kuat, menimbulkan banyak istighfar kita daripada Allah. Seperti berkata oleh Asy-Syaikh Abul Barakat, di mana tempat nak sangkut tu seperti pada kata mendahului takut akan Allah. Seperti berkata oleh Asy-Syaikh Abul Barakat, itu kunyahnya, nama dia adalah Ahmad ibnu Muhammad, nisbah Al-Adawi Al-Maliki. Dari segi mazhab fiqh ia mazhab Maliki, yang dimasyhurnya, yang dikenalnya dengan Asy-Syaikh Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala. Kamanya di bawah notar kaki dua tu, dan iaitulah Syekh Ad-Dardir ini al-alimul allamah,
yang alim lagi yang bersangat dan alim. Al-Qutbul Arif, ini lakab gelaran mereka, gelaran ia dengan kata Al-Qutbu Al-Arif Billah. Telah lahir ia rahimahullah pada tahun 1128. Artinya kurun yang ke-12. Kan? Awal kurun 12. Dan telah mati ia rahimahullah ta'ala pada malam Jumaat 8 hari bulan Rabiul Awal pada tahun 1201. Maknanya awal akhir kurun 12 masuk kurun 13. Kan? Baik, apa kata dia? Dia kata dengan bentuk syair. Wa ghallibil khawfa 'ala ar-raja'i wasir limaulaka bila tana'i. Bahar raja. Nah, bahar rajal. Artinya wa ghallib, dan memenangi, yakni mendahului olehmu. Ghallaba yughallibu taghlib, memenangkan, yakni mendahului. Bila kalau dalam pertandingan bila yang menang, arti yang terdahulu kan. Kalau terkemudian panggil menang dah. Ya kena macam mendahului barulah yang memenangi. Lalu ditafsirkan wa ghallib, dan memenangi olehmu, yakni mendahului olehmu. Kata Syekh Dardid khitab kepada ayyuhal mukhata' atau ayyuhas salik, munasabah dengan tempat bicara. Dan memenangi, yakni mendahului olehmu hai salik akan khauf. Apa khauf? Artinya takut akan Tuhan. Mendahului olehmu akan takut, mendahului di atas raja. Takluk situ. Ghalib ala raja, memenangi, mendahului olehmu akan khauf, mendahului di atas raja. Raja yarju, rajaan. Apa raja? Artinya harap akan rahmatnya, rahmat Allah, rahmat Tuhan. Mana mu naklah mendahulukan akan takut di atas harap. Wasir sara yasiru sairan. Pensair, dan berjalan atau menuju olehmu. Sara yasiru sir, dan berjalan atau menuju olehmu, yakni limaulaka, kepada Tuhanmu. Apa makna berjalan menuju? Dengan ini nak tafsir makna berjalan. Dengan bahawa dengan buatkan segala taat dan tinggal segala maksiat. Itu kerana kita berjalan dan menuju. Menuju, berjalan ditasbihkan. Mana orang yang beribadat ibarat bagaikan ia berjalan. Orang yang tidak beribadat macam orang yang diam. Tidak berjalan. Orang petani panggil kata cara tidur bangun. Bangun tidur. Salahnya tidur, bangun, makan, tidur. Ibarat gitulah. Tidak berusaha, tidak bekerja. Orang panggil kata tidur bangun, bangun tidur, makan tidur. Ada juga dikatakan itu apa yang kata kinayah daripada tidak buat apa-apa. Maka apabila berjalan dalam medan ini bermakna kata dengan bahawa buatkan segala taat dan tinggalkan segala maksiat. Itu maksud berjalan dan menuju olehmu. Berjalan dan menuju dengan tidak terasa jauhnya. Kan? Dia dalam perjalanan kita ni kalau terasa jauh, nanti kita rasa apa? Lemah. Jauh ni, jauh, lemah. Sebab tu dia ada apa dia papan tanda apa panggil, ataupun dia panggil ada tulis batu, di batu dah tulis kilometer lah.
jaraknya 100 kilo. Lagi 90. Lagi 80. Jadi dalam perjalanan kita dah rasa bertambah dekat, hampir. Jadi apa semangat dalam berjalan. Katanya jauh lagi, oh jauh. Berjalan jauh lagi, jauh. Allah pasal lemah lah. Kalau tidak kalau lemah, patah balik. Balik. Ni ingat bila tahu kata kita berjalan walau jauh, setara mana jauh pun dalam perasaan tidak rasa jauh. Kan? Tidak rasa jauh. Itu maksud kata dia wasir limaulaka bila tana'in. Nah, dengan tidak terasa jauhnya. Berjalanlah dengan tidak terasa jauh, dekat je. Tengok kita nak mai ke sini ni. Tak tahu mai ke mana? Tak jauh. Mana tak jauh, dekat je tapi berjalan jauh. Tapi tak apa, kerana berasa dekat. Nah, itulah kata dia. Dan berkata ia Asy-Syurnubi lagi rahimahullahu taala sebagai sambung atas perkataan dia dulu. Dia kata istimewa pula. Istimewa sini guna macam mana? Istimewa. Sama tak dah? Cuma belanya lahjah akhir tak dah? Istimewa. Kalau kita tafsir dia agak terutama sekali, boleh juga. Istimewa la siyama, pada asalnya tak sama. La siyama tak sama. Bila tak sama, mana terutama. Kata orang petani lebih lagi. Dia kata gitu. Ini lebih dah, lebih lagi. Lebih lagi. Maknanya istimewa, makanan istimewa kan. Istimewa pula terutama sekali pada ini zaman. Jadi apa ni? Ini bina sambung di atas kata tadi, mendahului olehmu akan takut, mendahului di atas harap. Istimewa pula terutama sekali pada ini zaman. Ini zaman siapa? Zaman Syekh Asy-Syurnubi. Kurun 12 lah. Terutama sekali kata dia pada ini zaman yang nipis padanya oleh agama. Ini kau sangat kita kena mendului takut lagi. Zaman yang nipis, sini cakap nipis ke tipis? Tipis. Jadi perbezaan dari segi titik je. Tambah satu titik lagi jadi tipis. Tinggal satu titik jadi nipis. Sama juga kita perhati lurah. Apa jadi sini kat Aceh macam mana guna? Nampak ke tampak? Tampak dengan ta juga. Kata ni dengan nun juga. Nampak. Nampak. Kita lihat, nampak. Kata ni kata. Sini tampak. Supaya juga sini nipis, sini tipis. Faham bahasa lah. Ya. Lepas tu pertama kita dhabit lah maknanya. Terutama istimewa pula pada ini zaman yang tipis. Tak faham bahasa kita. Yang ni tipis. Yang nipis padanya oleh agama. Mana ditasbihkan bila barang yang nipis ni yang mudah saja terkoyak, tercarik, kata ni panggil. Mudah barang nipis ni. Tak nipis yang lawannya tebal. Tebal panggil sama? Tebal kata dia terutama sekali mesti kita kena mendului khauf di atas rajak pada zaman yang nipis tipis padanya oleh agama. Lagi dan banyak oleh berani mengerjakan segala maksiat. Berani juga. Jadi zaman tu nipis agama, lagi pula banyak berani mengerjakan maksiat. Terutama sekali lah sebab tu kita kena mendului takut. Baik. Lagi pula dan sedikit padanya oleh amanah.
Masya-Allah lah. Tu zaman Syekh Syarnubi, apa kata di zaman kita ini? Dah kurun 14, kurun 15 dah ni. Nah, di pertengahan kurun 15 dah kita ni. Lagi nipis. Lagi sedikit oleh amanah. Oleh itu menduluikanlah akan khauf, takut. Di atas harap. Maka bahawasa Allah Subhanahu wa taala telah menjadi ia akan segala amalan yang saleh itu Allah menjadikan akan sabab bagi mengangkatkan segala darajat. Darajat kelas nada. Kelas. Allah menjadikan segala amalan yang saleh itu menjadikan sabab. Sebagaimana Allah menjadikan makanan yang mengenyang itu sabab bagi kenyang. Allah menjadikan minuman air tawar, air putih itu menjadikan setengah pada sabab bagi menghilangkan dahaga. Demikianlah segala amal kebaikan, segala kerja kebaikan, sama ada berbentuk ibadat dan juga muamalat, munakahat, jinayat. Kalau kita mengaji dalam kitab fiqh, dia ada punya 4 robok kan. Setiap itu ada salih, ada talih. Bukan kita kata amal salih hanya terkena kepada ibadat semata-mata, bukan. Karena amal arti kerja, amalan arti kerjaan. Gak kerjaan ada bentuk ibadat. Ibadat ada salih, ada talih. Kerjaan harian mencari kehidupan ada salih, ada talih. Sebab itu Allah firman mengatakan mengenai dengan orang yang mengurangkan sukatan dan timbangan. Allah Taala guna bahasa mutaffifin. Enggak dikatakan wailul lil mutaffifin. Itu bersabit dengan kerja cari kehidupan. Begitu juga salat, sembahyang. Allah gunakan juga fawailul lil musallin. Di mana salih, talih ada semua kerjaan kita. Kemudian begitu juga katanya Allah menjadikan akan segala amalan, segala kerjaan yang salih, yang baik itu Allah menjadikan sabab bagi mengangkatkan segala darajat, segala kelas, segala pangkat pada negeri akhirat. Itu sebab oleh itu kita membanyakkan, perlu kita membanyakkan. Dan menjadikan segala amalan talih, segala kerjaan yang jahat. Apa talih? Yakni yang jahat, lawanan bagi salih tadi. Yang baik, yang jahat. Itu Allah menjadikan sabab bagi jatuh kepada hasil guna macam mana sini. Bahasa petani kata kepada patat yang bawah daripada neraka. Sini guna tak patat. Dalam paling bawah sekali maknanya kalau laut, air laut di bawah sekali ni. Panggil apa? Dasar. Dasar laut. Sama dengan luar Malaysia kan panggil dasar. Tapi kalau ke orang petani panggil patat. Patat laut. Jangan baca patut patat. Tu dia tu. Takutnya nak baca macam mana ni. Sabab bagi jatuh kepada patut, tak sah, tak kena lah. Tu baca tu patat. Patat ni dasar. Panggil patat punggung. Masya Allah. Panggil patat dah. Kita pun guna juga patat punggung tetapi di kain sarung. Kain sarung itu panggil kain sarung lah ni. Kain sarung kalau kata warna gini dia ada pula. Kalau kain warna putih ke hijau sebagainya, maka patat dia ada jalur hitam. Situ panggil patat. Tapi kalau kita di tubuh tak ada panggil patat. Panggil punggung gitu je.
Pinggang, punggung, tak ada panggil patat. Oh, sini guna patat Oh iya. Kalau kain kita guna patat. Masya-Allah, ni bahasa ni perlu nah. Yang tu dia. Ini bimbang takut dibaca patut di sini. Nah. Allah menjadikan segala amalan talah ni amalannya jahat itu Allah menjadikan sebab bagi jatuh kepada patat itu dasar yang bawah daripada neraka sebagaimana Allah Taala sebut pada janjian terhadap orang munafikin innal munafiqina fid darkil asfali minan nar tu darki dah yang paling bawah sekali, dasar yang bawah sekali. Kalau kata neraka yang 7 tingkat, tingkatnya yang bawah sekali. Tu fiddarkil asfali, orang petani panggil patat. Patat laut dia panggil. Faham bahasa nah? Jadi kedua-dua itu amal yang soleh juga sebab, tapi sebab bagi syurga. Amal talah Allah menjadikan sebab bagi neraka. Itu sebagai sebab. Bila perkara menjadikan sebab, apa yang kata boleh jadi mungkir dapat bersalahan menyalahi. Bila sebut patak jadi bawah daripada neraka, wal iyaza billahi min zalik. Dia boleh wal iyaza tu baris yang dibubur tu wal iyaza billah. Kalau wal iyazu billah pun betul. Dia orang mengaji kaedah nahwu wal iyazu mubtada billah ta'alluq mahzuf khabar. Dan kalau baca wal iyaza yang mengaji nahwu kata jadi apa yang kata maf'ul bagi fi'il maf'ul mutlaq bagi fi'il yang mahzuf. Bila takdir a'udzu billah a'udzul iyaza billah. Hazah a'udzu diletakkan al-iyaz di tempatnya. Wal iyaza billah. Dan berkata Asy-Syurnubi lagi rahimahullah taala, dan sungguhnya dihimpunkan ini sebagai suatu jawab soalan yang ditakdirkan. Bagaimana soal yang ditakdirkan? Sekaligus kita nampak hadis yang telah lalu memberi muqtada, memberi dengung. Orang petani kata sini panggil apa dah? Dengung tak ingat dah. Apa dia panggil? Apa dah semalam? Memberi dengung. Sini panggil apa? Sengau. Tu sengau. Jadi mana kata hadis yang telah lalu memberi dengung, orang petani kata memberi sengau. Maknanya zahir hadis tadi menampakkan bahawa zahir hadis itu tak dapat masuk tak dapat masuk syurga dengan amalan. Hanya dengan rahmat semata-mata. Kemudian tengok ayat di belakang ni menunjukkan bahawa masuk syurga itu dengan amalan. Zahirnya tanaqud. Lalu Syekh Syurnubi kata, dan sungguhnya dihimpunkan antara ini hadis. Murad ini hadis iaitu hadis yang telah lalu pada muka surat 11. Pada muka surat 11 dulu. Pada kata telah sabit pada hadis ringkasnya riwayat Imam Bukhari Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, berartinya tiada tak dapat memasukkan seorang oleh amalannya akan syurga. Itu tetapi hanya masuk syurga itu dengan semata-mata rahmat dari Allah. Manakala ayat ini memberi dengung kata apa tadi sengau kata
udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Artinya maknanya dihimpun antara ini hadis, yakni hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang tersebut pada muka surat 11, dan antara ini ayat, iaitu ayat udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, surah An-Nahl ayat 32. Artinya masuklah kamu, Allah perintah kepada orang yang berhak syurga, masuklah kamu, udkhulul jannata, masuklah kamu ke dalam syurga, masuk bima, dengan barang, yakni tafsir, dengan sebab amalan. Jadi syarat kepadanya ba pada kata bima itu dikatakan ba sababiyah. Masuklah kamu dengan barang, masduk barang situ amalan. Dengan barang, yakni dengan sebab amalan yang telah kamu beramalkannya. Ini terjemahan ini, iaitu bawakan ma situ isim mausul. Bima kuntum ta'malun ay ta'malunahu. Bima ay billazi kuntum ta'malunahu. Ada pun terjemah dulu lain. Nah, masuklah kamu akan syurga, dan apa dia, masuklah kamu akan syurga dengan amalan yang telah kamu. Dulu terjemah begitu. Ini nak isyarat menyatakan bahawa dua wajah. Ma itu boleh dipakai ma masdariyah, artinya mausul harfi. Manakala di sini terjemah dengan barang yang telah kamu beramal akannya. Ini nak menyatakan bahawa ma mausul, isim mausul, dua-dua wajah. Ala kulli hal, zahir ayat ni masuk syurga dengan amal, dan zahir hadis tadi masuk syurga bukan dengan amal. Lalu kata dihimpunkan. Antara dua zahir hadis dan ayat tanaqud, dihimpunkan dengan takluk pada kata dihimpunkan. Bagaimana cara himpun? Dengan bahawa amalan itu dihimpunkan, dengan bahawa amalan itu tiada diiktibar akan dia, malaikat apabila diterima akan dia akan amalan tu pada sisi Allah. Maka amalan yang nak diterimakan mesti satunya syarat asasi bina atas iman. Sebab innal ladzina amanu wa amilu. Iman dan amal lain. Iman habuang at-tasdiq bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala amal itu sakutan dengan al-inqiyaduz zahiri yang dikatakan al-Islam. Bila sebut iman dan Islam lain. Apabila sebut satu, iman melengkapi Islam. Bila sebut Islam melengkapi iman. Tapi kalau sebut kedua-dua sekali, iman dan Islam berlainan. Iza jutama'a iftaraqa wa iza iftaraqa jutama'a. Kaedah itu. Baik. Jadi apabila kata amalan, ini berkaitan dengan Islam, al-inqiyad az-zahiri. Seperti ucapan lidah, asyhadu an la ilaha illallah, itu amalan zahir bukan? Juga salat dan juganya zikir dan sebagainya, semua tu panggil amalan zahir. Amalan zahir. Lalu katanya amalan itu tiada diiktibar akan dia. Iktibar ni kalau nak melayukan sini apa iktibar? Apa dia? Dianggap. Dianggap. Tiada diiktibar akan dia, tiada dianggap akan dia. Amalan zahir tidak dianggap malaikat apabila diterima. Maka syarat bagi nak diterima itu
kalau amalan zahir mesti dibina atas syarat asasi ialah iman. Sebab tu amalan-amalan orang munafikin tidak diterima. Sini kata gak lah. Gak diterima. Gak lah. Gak lah. Betul tak? Gak diterima. Sebab tu amalan orang munafik walaupun pandangan zahir agaknya elok, cantik. Segi solat dia tu nampak khusyuk. Pandangannya. Tapi oleh kerana dalam hati dia tu menyembunyikan kufur, arti walau elok setengah mana pun tak dianggapkan. Tak diterimakan. Sebab luput syarat asasi. Hanya buat-buat saja. Ucapan dia asyhadu an la ilaha illallah pun buat-buat, hanya di lidah saja. Tak sampai kepada lubuk hati, tak sampai kepada lubuk hati. Adapun kita orang mukmin, ucapan di lidah asyhadu an la ilaha illallah, sama ada ucapan yang wajib seperti dalam solat nasbah mazhab kita Syafi'i, ataupun ucapan yang sunnah. Kan ketika kita solat selesai ambil wudu, kita disunatkan asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir. Dan dalam azan kita, dalam iqamat, dan kita jawab azan dan jawab iqamat, semua tu sunat kan. Itu amalan zahir. Kemudian makna ucapan itu sudah di hati, sudah ada dalam hati kita. Maka maknanya ucapan kita itu adalah sama. Lidah berucap, hati mengaku. Sama. Tetapi sedikit lagi, kalau kita amal zahir umpama solat, berzikir, baca Al-Quran, kalau hati tidak ikhlas, itu juga tidak diagapkan, tidak diterima, kerana luput syarat. Itu nasabah kita orang mukmin. Syarat asasi dah ada, tapi syarat maknawi sikit lagi itu, yang ni makam ihsan dia panggil. Maka ilmu ni dia bercara inilah, supaya kita mempertingkatkan, mengangkatkan dalam ibadat kita. Ibadat apa dia zahir yang dibina atas asas iman tadi sudah cukup. Rukun dan syarat sudah pun sempurna, sah. Tetapi batin kita tu mesti kena lillahi ta'ala. Kalau li ghairihi, dia tak diiktibar di sisi Allah. Hanya dengan kemurahan Allah, tu lainlah. Ini bercakap mengikut peraturan. Mengikut peraturan syariat. Tapi kemurahan Allah, rahmat Allah luas, kita serah padanya. Itu dia. Kalau dia nak ambil salah atas kita pun, kita ada salah. Kerana kita ibadat tapi kerana lain daripada dia. Kalau dia marah pun keadilan dia. Dia nak ampun juga, itu adalah rahmat, fadlan, kurnia daripadanya. Di situlah. Sebab kita orang mukmin, syarat asasi ada iman. Dan kita ikut perintahnya, jadi perintah aqimus salah, kita pun bersolat. Wa atuz zakah, baik di atas orang yang mencukupi syarat mengeluarkan zakat. Tapi sedikit dalam man tu ada kerana ada campur sikit. Di situ, kalau mengikut peraturan, itu tak diiktibar di sisi Allah. Hanya rahmat dia luas. Itu dia kan. Supaya kita tahu betul asa. Supaya kita mempertekadkan lagi dalam usaha. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati dengan kita banyakkan zikir, banyakkan sebutnya dan ingat akannya. Baik, kata lagi bahawa amalan itu tiada diiktibar akan dia, tiada dianggap akan dia, malaikat apabila diterima akan dia pada sisi Allah, barulah diiktibar. Dan bermula terimanya itu adalah ia dengan semata-mata limpah kurnianya Ta'ala. Bukan dipaksa.
Adakah di atas Allah tak ada yang memaksakan? Tak ada. Tidak ada yang memaksakan Allah. Dan tidak ada pula manik yang menghalangkan dia. Oleh itu, ikut dia saja. Nah, terima tak terima, itu ikut dia saja. Dalam akidah usul ini kata, jaizun fil aqli. Yang harus pada akal. Baginya, menerima ataupun tidak, serah padanya. Sebab tidak ada yang memaksakannya. Kalau dia bagi, semata-mata rahmat dari dia. Kalau dia nak mengazab, semata-mata adil darinya. Zalim tidak, mustahil atasnya zalim. Baik. Dan bahawasanya amalan maka sah oleh bahawasa masuk syurga itu ialah dengan semata-mata limpah kurnia daripadanya Ta'ala jua. Amalan dan bahawasanya amalan itu hanyalah sabab yang bahasa zahir yang diterhentikan atasnya, yakni intaha, yakni dari sekira-kira ditilik kepada janjinya Ta'ala, janji dengan beri pahala itu panggil diterhentikan. Tilik kepada janji darinya. Kalau kita putus tilik, Arab ambil qat'in nazar. Kalau kita putus tilik daripada janji, aslinya harus bagi dia. Nak beri balasan baik ataupun tidak, itu serah kepadanya. Tapi tilik kepada janjinya, wajib ia membalaskan akan balasan baik. Itu dengan kata yang diterhentikan atasnya, yakni dari sekira-kira ditilik kepada janjinya Ta'ala dengan beri pahala. Dan bahawasanya Allah Ta'ala tidak menyalahi ia akan janji yang tersebut itu. Apa janji tersebut? Janji dengan beri pahala itu Allah tidak menyalahi ia sama sekali. Sini panggil apa? Sama sekali panggil apa? Panggil gitu juga. Sama sekali. Sama dah? Cuma sama janganlah. Sama sekali. Allah tidak menyalahi janji baik sama sekali. Tilik pada situ terbit hukumnya apa dia panggil? Wajib aridi. Wajib kerana ditilik kepada janji dari Allah dengan membalaskan balas yang baik. Menyalahi janji dengan buat baik itu setengah daripada sifat kekurangan. Umumnya dan tiap-tiap kekurangan itu semuanya mustahil atas Allah. Natijahnya menyalahi janji baik itu mustahil. Lawanannya wajib membalaskan atas amalan yang baik itu kerana janji darinya. Dia panggil aridi. Tapi kalau kita semata-mata tilik kepada kita ni hamba, kita ni makhluk dan kepunyaan dia, syurga dan neraka pun kepunyaan dia sama dengan kita, maka itu ikut dia aja. Sebab tu kata pada hukum akal, harus baginya Allah memasukkan orang mukmin amal soleh, taat ke dalam neraka. Harus bagi Allah memasukkan orang yang kufur dengannya neraka sepenuh-penuhnya, harus baginya memasukkan syurga. Tilik dari segi semua kepunyaan dia, ikut dia saja. Tilik segitu. Tu hak panggil zati, jaizun aqlan, supaya wajib jaiz yang zati. Tapi apabila tilik kepada janji dia, mustahil aridi atas Allah memasukkan syurga orang yang mati di atas kufur. Juga mustahil atas Allah memasukkan orang mukmin yang soleh lagi taat sepenuh-penuh masuk neraka. Mustahil aridi. Kena dihimpun dengan istilah usuluddin. Tidak jadi apa yang kata keliru. Itu dia. Dalilnya, ini nama dalil pula tentang kata
bahawa Allah tidak menyalahi ia akan janji yang tersebut itu sama sekali. Dalil kerana firman-Nya Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Ka Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Baik, surah Ali Imran satu, dan satu lagi seumpama ini suratul Ra'd 31 ayat. Artinya bahawa Allah, tengok janji dari Allah, kalau ia cerita seperti biasa pun cukup. Mana kalau saya tak mari inna Allah la yukhliful mi'ad pun cukup dah janji dari Allah. Apalagi dia mendatangkan dengan taukid. Innallaha. Itu. Lagi pula menggunakan jumlah ismiyah. Allahu mubtada, jumlah la yukhlifu tu khabar, panggil jumlah ismiyah. Beda dah dengan jumlah fi'liyah semata-mata. Apa pula ditaukid dengan inna pula. Tu lagi kuat dalam janji Allah tu. Bagi orang reti dari segi bahasa, cukup tinggi lah. Innallah, bahawasa ataupun sesungguh. Dan jemaah itu kan? Bahawasa Allah, sesungguh Allah itu la yukhliful mi'ada, tiada menyalahi ia akan janji. Maksud janji di sini yakni janji dengan beri pahala atau dengan buat baik. Di mana tempat ambilnya? Biasanya dua perkataan Arab bila kata al-wa'd, janji dengan buat baik, ataupun janji dengan balas pahala, beri pahala. Manakala satu lagi wa'id, janji juga, janji dengan seksa kan? Tu wa'id, janji dengan seksa, janji dengan azab. Apabila janji pahala, kata wa'd. Itu perbezaan lugah. Kemudian di sini tidak guna wa'd, tidak guna wa'id. Diguna innallaha la yukhliful mi'ad. Kembali kepada asal mi'ad ay mi'ad. Tu kaedah lugah. Karena mari daripada wa'ada ya'idu. Mengaji surah kata mu'tal fa al-wawi. Bila tu maksud dia wa'dan. Mi'ad asa mi'ad. Kemudian ditukar apa dia waw, tukar akan ya. Kerana li sukuniha wa inkisari ma qablaha. Tu mengingat kaedah. Kerana sukunnya waw itu dan didulunya oleh kasrah, tidak munasabah dengannya miu. Lalu tu ditukar waw tu akan ya mi'ad. Itu arti dia apa? Mi'ad dengan mana? Wa'd. Cuba tengok nota kaki di bawah. Qauluhu, dengan beri pahala. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala pada tafsirkan ini ayat, dia kata begini, wal mi'adu mif'alun. Itu ukuran wazan dalam surah. Wal mi'adu mif'alun. Yani kalau wazan dia mif'al. Minal wa'di, mana mustaq minal wa'di, ambil daripada asal kalimah wa'd. Artinya, dan mi'ad itu wazan ukuran timbangannya mif'al. Diambil daripada wa'd, berartinya mi'ad asal mi'ad. Itu yang mengaji kaedah. Apa artinya bila kata ambil daripada wa'd? Artinya janji dengan beri pahala ataupun dengan buat baik. Bukan kata mi'ad di sini umum. Di sini satu percaraan dan satu perbahasan yang agaknya panjang antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah.
Sama-sama ahli sunnah. Jadi di antaranya sebab di sisi mazhab Abil Hasan Al-Asy'ari tinggi kepada akidah. Masalah janji dengan buat baik itu tidak harus pada akal yang aridi. Sebab Allah janji murad dengan mi'at ialah wa'ad. Yang dikatakan tidak menyalahi janji itu pada janji buat baik. Adapun pada janji seksa harus bagi Allah menyalahkan janji. Tak? Allah janjikan siapa tidak solat akan seksa 1, 2, 3 katakan. Siapa melanggarkan suruhan Allah selain pada kufur, dijanjikan dengan seksa 1, 2, 3 kan. Maka janji seksa apabila sampai masa Allah ampunkan, bermakna kata menyalahi janji. Di isi mazhab Asy'ariyah menyalahi janji seksa tidak masuk dalam kekurangan. Janji nak pukul tapi dimaafkan, itu kekurangan ke kemuliaan? Itu masuk dalam kemuliaan. Nah, adapun janji nak bagi balasan pahala tak bagi, itu kekurangan. Nah, janji nak gaji tiba-tiba tak gaji. Macam mana? Janji nak uri upah tiba-tiba tak bagi upah. Tak sah ke tak potong gaji terus. Katakan potong pun potong gaji, faham tak? Mengurangkan. Janji 50,000 tapi bagi hanya 30,000. Ini pun kekurangan. Apa yang menyalahi janji buat baik. Adapun janji nak pukul tapi sampai masa kamu dimaafkan. Itu masuk dalam kemuliaan. Sebab itu mazhab Asy'ariyah kata hak yang mustahil menyalahi janji itu menyalahi janji buat baik. Itu mustahil aridi. Adapun menyalahi dengan menyalahi janji seksa itu masuk dalam buat baik. Adapun mazhab Maturidi sama aja. Menyalahi janji itu Allah tidak menyalahi janji, sama ada buat baik ataupun seksa. Situ sedikit perbezaan. Maka di antaranya innallaha la yukhliful mi'ad. Bunyi umum ni. Tak ada kata wa'd. Kalau kata innallaha la yukhliful wa'da, jelas. Walau bagaimanapun ulama Asy'ariyah kata al-mi'ad ambil daripada wa'd. Artinya menyalahi janji pahala. Allah tidak menyalahi. Ni kerana janji di situ. Nanti Imam Qutubi kata, dan telah berkata Al-Qadi Asy-Syihab Al-Khafaji rahimahullah ta'ala, dia kata pada kitab dia hasyiahnya di atas tafsir bagi Al-Qadi Al-Baydawi, di atas tafsir Al-Baydawi, di sana ia kata begini, innal mi'ada masdarun bima'nal wa'di. Mi'at masdar, yakni masdar mimi. Artinya bahawa mi'at, perkataan mi'at itu masdar, yakni masdar mimi. Dimulai dengan perkataan mi'at. Panggil masdar mimi. Dengan makna wa'din, arti dengan makna janji dengan beri pahala ataupun buat baik. Kesimpulannya dengan ayat ini jelas nyata bahawa Allah janji dia tidak menyalahi akan janji buat baik. Orang yang buat baik dia akan menyempurnakan janji. Tambah satu ayat lagi, dan firman-Nya Allah, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Surah Al-Kahfi ayat 30. Artinya bahawasa kami Allah tiada mensia-sia kami. Sini apa makna mensia-sia?
Tiada mensia-sia. Ha? Tidak menyia-nyia. Tiada menyia-nyia. Oh, hanya nyo. Yalah tukar. Daripada sin jadi nyo. Oh, itu je. Tidak mensia-sia, tidak menyia-nyia, tidak menyia. Oh, gitu. Maksudnya tidak merusak. Ya juga. Nah, dia dekat kalau siam tu sia. Sia ni rusak. Binasa. Tidak merusakkan, tidak membinasakan, tidak menghampakan. Ya juga tu. Nah, tu. Inna la nudhi'u. Bahawasa kami tiada mensia-sia, tiada menyia-nyia. Sini dah. Kami akan pahala mereka yang telah mengelak ia akan kerjaannya. Dia. Yang panggil mengelak ni ihsan. Ihsan ni lah isyarat pada an ta'budallah ka'annaka tarahu. Arti ikhlas. Ini janji daripada Allah. Allah tidak mensia-siakan, tidak menyia-nyiakan akan pahala mereka yang telah mengelak ia akan kerjaannya. Sama ada ia kerjaannya tu ibadat dan lainnya. Berjual beli, berniaga, apa lagi, berpesawah sini panggil kan? Ke apa? Bersawah panggil tak? Sawah padi panggil. Kita sana panggil berbenang. Bercocok tanam. Semua tu masuk dalam amal baik. Sebab itu bila Nabi SAW disoal, telah ditanya oleh setengah-setengah sahabat, ayyul kasbi atyabu ya Rasulullah? Apakah usaha, apakah yang paling baik? Maka ia menjawab, amalur rajuli biyadih. Kerja seorang dengan tangannya sendiri, dengan usahanya sendiri. Orang petani panggil dengan titik peluh sendiri. Cakap ada sini titik peluh. Dengan apa? Keringan. Oh, keringan dah. Kedah macam tu juga. Dengan keringan gitu. Oh, orang petani kata dengan titik peluh. Karena bila kita bekerja dia berpeluh. Berpeluh terlalu banyak, terlalu dia titik. Tu. Dengan titik peluh sendiri. Oh, kinayah daripada kata bersungguh dalam buat kerja sehingga sampai berpeluh. Yang menitikkan peluh itu. Kata ni panggil dengan titik peluh. Kadang-kadang dia kata ini dengan titik peluh aku. Itu kinayah daripada dengan usaha aku. Ya. Itu sama ada ia ibadat dan lainnya. Jadi bila ditanya tadi dia kata amalur rajuli biyadih. Iaitu bekerja oleh seorang dengan tangannya, yang dengan usahanya. Dan lagi dia kata wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang tidak ada tipu daya. Mabrur macam haji mabrur. Maka wa kullu bai'in mabrur. Setiap jual beli yang mabrur, yang tidak ada ai laisa fihi ghashun, tidak ada tipu daya. Karena tipu daya itu man ghasyana falaysa minna. Kan? Siapa tipu daya kita, maka ia bukan dari kalangan kita. Maknanya ghash, tipu daya. Maka dalam jual beli, orang panggil amal kerjaan kehidupan. Berjual, beli, sukat, menyukat, timbang, menimang. Maka dalam jual beli ada tawar, menawar. Pihak yang membeli suka tawar. Sini panggil tak tawar, menawar? Tak panggil? Berapa ini? 5,000. Boleh 4,500. Kan? Itu panggil tawar. Panggil tawar. Maka tawar, menawar. Kata orang berjual, boleh 5,000, boleh 4,500. Tak boleh. Kata dia. Karena ini tak apa dia, tak kembali modal, tak klik modal, kata ni kata.
Walah ya beli modal sungguhnya 3,000 je. 30,000. Ini apa ni apa ni? Ini guna kelimah dusta. Ini apa yang ada tipu menipu tu. Sebab dikaitkan kullu bai'in mabrur. Dan lagi pula ada jual beli ini masuk dalam idkhalus surur fi qalbil akhi. Memasukkan kesernakan tadi ke dalam hati saudara. Sebabnya memberi tenang dan senang. Kita hidup di kampung, susah nak keluar ke bandar apa ini, tiba-tiba ada orang jual mai ke kampung. Seronok. Kata-kata di samping kita jual beli ada dapat untung, ada tadi panggil dapat laba. Sini panggil tak laba? Laba juga. Dapat untung, dapat laba. Jadi dari segi keduniaan kita dapat untung, dapat laba dalam perniagaan. Boleh kita buat sangga nafkah. Di samping akhirat pula boleh untung laba juga. Ini kata kullu bai'in mabrur. Itu mana kata aman. Jadi manakala amalur rajuli biyadih ditafsir pula disyarah oleh para ulama rahimahumullah taala, perkataan amalur rajuli biyadih berpecah pula kepada zira'ah. Apakah dimaksudkan amalur rajuli biyadih? Ada disyarahkan dengan zira'ah, bercocok tanam. Bercocok tanam, masalah amalur rajuli biyadih. Kita buat sawah padi, buat benang. Itu masalah amal rajuli biyadih. Dan ditafsirkan juga dengan sina'ah. Apa sina'ah? Bertukang. Kerja tukang. Jadi tukang besi, tukang kayu. Banyaklah pecahan daripada kata tukang tu pula. Memperbaiki barang-barang yang rosak. Nampak hina dalam kerjaan, tapi jangan masuk dalam umum amalur rajuli biyadih. Kita dapat upah, dapat hasil daripada bertukang kan, tukang rumah, tukang apa saja tukang. Bagai-bagai tukang. Masalah amalur rajuli biyadih. Kama itu perkataan yang pendek tapi masuk banyak meliputi. Sebab tu kata kalimah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa min jawami'il kalim. Nabi dah cakap pendek perkataan tapi isi kandungan itu sangat-sangat luas. 200 tafsir. Zira'ah, berkebun apa itu sini maksudnya kata zira'ah. Tanam sayur-sayuran, maksudnya itu semua tu. Manakala sina'ah, bertukang, kerja jadi tukang. Macam-macam tukang pula tu. Kerana orang perlu nak buat rumah, kita tak pandai, perlu kepada tukang rumah. Rumah kita ada rusak, nak kepada memperbaikinya. Mobil kita rusak, nak kepada tukang yang membaiki kan. Tu tukang. Sebab tu kita kerja dengan cara baik, kita dapat hasil daripada upah, hasil daripada tukang tadi, dan kita boleh buat sangga nafkah anak isteri dengannya. Tapi jangan tipu daya. Jangan tipu daya. Kadang-kadang kita jadi tukang, ada orang ada masalah mobil belanggar sebagainya, maka untuk jaminan nak bayar, kita mengeluarkan surat apa panggil? Wentasi. Surat resit telah. Resit panggil juga. Maka kita jadi tukang, sebenarnya kita baiki hanya 50,000. Tapi Maria ni kata membuat 100,000. Kita pun buat 100,000. Ini rusak. Tu sebab itulah kata amal soleh ni setiap gerak di diri kita. Satu lagi ditafsirkan amalur rajuli biyadih, zira'ah, sina'ah dan tijarah, berniaga. Faham berniaga, macam-macam berniaga. Ini arti yang luas. Artinya dalam kehidupan kita tak sunyi pada inilah. Ada yang zira'ah, bercocok tanah, ada pula kehidupan dengan bertukang, ada pula dengan dia berniaga, macam-macam berniaga lah, besar kecil. Ini nak kata Islam menggalakkan. Hingga dijawabkan ayyul kasbi atyabu. Apakah usaha, apakah yang lebih baik, lebih bagus? Apakah? Itu dijawab. Masya-Allah. Sebab itulah bersyukur kita hidup, Allah Ta'ala memberikan kehidupan kita dengan kerja apa saja. Bila kita elakkan dengan agama, panggil amal soleh. Jangan silap faham kata amal soleh hanya ibadat. Bukan saja. Itu dia.
Jadi Allah tidak mensia-siakan ajraman ahsana amala, yakni apa dia ni? Jawapan daripada awal ayat tu, innallazina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajraman ahsana amala. Dari segi pengajian ilmu balaghah, dia panggil al-izhar fi maqamil mudma'. Di mana Allah muqtada zahir ayat nak kata innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajrahum. Karena domain kembali pada allazina amanu. Dari segi balaghah. Tapi Allah tidak kata begitu. Sesungguhnya orang yang telah beriman dengan rukun iman, dengan rukun iman yang 6 tadi, wa amilus salihat, amal soleh tadi, semuanya Allah Ta'ala kata inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Tak kata inna la nudhi'u ajrahum. Sekadar zahirnya, sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan akan balasan mereka itu. Kembali kepada allazina amanu wa amilus salihat. Tapi dah Allah menzahirkan dengan inna la nudhi'u ajra man. Mana tak isi zahir panggil al-izhar fi maqamil mudmar. Allah tidak mensia-siakan akan balasan mereka. Orang disifat pula dengan ahsana. Ini nak mengerti pula selain pada iman, amal, ihsan. Mari saya pula. Nanti ada isyarat situ. Innal ladzina amanu iman wa amilus salihat salat pada Islam. Manakala inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ini syarat pada ihsan. Itu dengan ikhlas. Ya, itu dengan janji daripada Allah wajib dengan sekira-kira ditilik kepada janji Allah membalaskan atas apa yang kita lakukan secara amal soleh. Wajib aridi. Itulah. Sama ada ia amal soleh kerjaannya itu, kerjaan yang baik tadi itu, sama ada ia ibadat dan lainnya. Wallahu a'lam. Dan juga tambah lagi nak bina di atas mana kata tadi, kerana firman bahawa Allah Ta'ala tidak menyalahi ia akan janji tersebut kerana firman. Satu ilat lagi tadi ilat naqli panggil. Ilat naqliyah. Manakala berikut ini ilat aqliyah. Dan juga kerana bahawa menyalahi akan janji yang tersebut, janji dengan buat baik, itu setengah daripada sifat kekurangan, minan nawaqis, minan naqais, dan daripada barang yakni sifat yang tiada layak ia dengan zatnya, mimma la yaliqu bi zatihi ta'ala. Itu menyalahi janji buat baik itu setengah daripada kekurangan dan setengah daripada barang sifat yang tidak layak dengan zat Allah yang maha mulia. Baik, apabila itu dan semua hanya qadiyah kubra, dan semua wa kullun naqais, semua kekurangan itu mustahil ia atasnya ta'ala, ai mustahil aqli, tak diterima pada akal sungguhnya. Nah, itu dua illat naqliyah di beberapa ayat di atas tadi, illat naqliyah, ini illat aqliyah. Sampai di sini mustahil ia atasnya ta'ala, ta'ala Allahu an zalika 'uluwan kabira. Ta'ala ay tanazzaha, maha suci Allah, tertinggi Allah, maha suci Allah, an zalika, dari demikian itu, demikian semua kekurangan, sebagai 'uluwan kabira, sebagai tertinggi yang amat besar, tidak kena mengena sedikit pun. Kata ni kata tidak kena mengena sedikit pun. Orang sini cakap dah macam tu. Tidak kena mengena. Umpamakah orang kata kepada Nabi gila, kena mengena ke tak Nabi tu dengan gila? Tak kena mengena, kata ni kata. Hanya semata-mata tuduh tu orang panggil dia.
Nabi gila. Nah, innahu lamajnun wa in yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Bukan main taukid macam tadi. Inna la majnun. Tu orang tuduh hadap dianya. Sesungguhnya Muhammad itu sungguhnya yang gila. Adakah Nabi itu betul dengan tuduhan itu? Tak betul. Orang petani kata tak kena mengena sedikit pun. Tak kena mengena sedikit pun. Nah, itulah. Maka Allah Ta'ala demikianlah maha suci daripada demikian itu sebagai uluwan kabira. Sampai di sini tamatlah hikmah yang pertama. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Cukuplah selesai daripada hikmah yang pertama, akan diikuti dengan hikmah yang kedua. Bahagian baca kitab tamatlah sekadar ini dulu. Sekian saja. Wallahu a'lam. Lepas tu masih ada lagi. Kita jawab mana? Baik, kalau kita nak adakan soal jawab lagi, kita menentukan dulu time sampai jam berapa? Jam 1. Katakanlah sampai jam 11. Kalau sekiranya ada soalan yang ingin ditanyakan, boleh kita beri masa lagi sekadar 20 minit. Ya, 20 minit lagi sampai jam 11. Betul tak tu? 20 minit. Ya, boleh silakan kalau ada soalan. Kalau tidak ada pun kita akan tamat terus. Tapi ini pun agak sama juga dengan di petani. Macam ni orang petani mengaji orang petani ni lepas Isya, mula pada jam 9 hingga ke 11, kadang-kadang hampir 12. Mari di sini pun macam ni juga. Dah. Boleh sama lagi. Sini pun jadi berkata ada. Yang bertanya apa tu? Saudara tanya. Ada hak yang bertanya malam tu kan mengenai dengan itu sudah dengar jawapannya? Ya, alhamdulillah. Baik, ada lagi apa nak tanya boleh lagi, masa dibenarkan, diizinkan. Sekadar 20 minit. Kalau sekiranya ada silakan supaya tidak merugikan masa. Dapat amalan kita memastikan kita dalam kebaikan. Iya. Sedangkan ayat di depan nampaknya dengan amalan juga. Apakah hadis tersebut dengan ayat ini tidak tentang baru? Tidak pada zahir saja tanaqud. Jadi untuk kita pahami zahirnya yang apa dia ditanggungkan masalah ayat hak kata udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, itu ditanggung ke atas bima sebab. Amalan itu dijadikan sebab. Adapun secara hakikahnya ialah dengan rahmat dari Allah. Ini ditanggung atas sebab saja. Tapi dari segi kekuasaan Allah,
Kerana kita semua baik syurga dan neraka, juganya kita hamba semua adalah makhluk kepunyaan dia. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, dan lain-lain lagi ayat, semuanya tu kita semua adalah al-alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb juga ditafsir dengan Khaliq, Rabb juga ditafsir dengan Malik, Rabb juga ditafsir dengan Murabbi. Banyak tafsir-tafsirannya. Ala kulli hal, kita hamba ini adalah alamin. Dan kita hamba ini adalah makhluk. Amalan yang berlaku di kita ni pun makhluk. Dengan dalil wallahu khalaqakum. Kum maf'ul bagi khalaqa, arti makhluknya. Wa ma ta'malun atah pada kum. Nah, sama ada dipakaikan ma isim mausul ataupun haraf mausul. Kalau pakai haraf mausul, artinya wallahu khalaqakum wa amalakum. Amalan juga itlaq masdar, muraknya isim maf'ul, ai ma'mul. Arti amalan, amalan kamu. Maknanya Allah menciptakan diri kamu, kita, dan amalan kita. Ia juga menciptakan. Bila semua tu makhluk dia, sama saja dengan syurga dan neraka pun makhluk dia. Bila semuanya makhluk dia, ikut dia saja. Nak ambil makhluk ini, letakkan di sini. Ambil yang ini, letak di sana. Ikut dia saja. Itu panggil tilik kepada semata-mata maqdur. Sakut dengan Allah yang kuasa mutlak. Itu dia panggil hakiki situ. Adapun bila tilik pada udkhulul jannata bima kuntum ta'malun sababiyah. Masuklah kamu ke dalam syurga dengan sebab. Dengan sebab amalan kamu, itu sebab. Sebagaimana tadi Allah menjadikan minuman sebagai sebab bagi menghilangkan dahaga. Allah menjadikan makanan yang mengenyang, itu sebab bagi kenyang. Allah menjadikan ubat jadi sebab bagi menyembuhkan, sebagai sebab saja. Nah, terkadang Allah mengenyang, beri kenyang dengan tidak makan. Itu kuasanya. Adakah Allah Ta'ala tidak kuasa mengenyangkan dengan tidak makan? Ya, tengok malaikat, dijadikan dia dengan tidak ada makan, tidak minum, tapi kuat. Ini panggil asbab adiyah. Kan? Maka bila asbab adiyah sah oleh dia menyalahinya. Tak makan tapi kenyang. Kadang-kadang ada juga makan tapi tak kenyang. Ini jarang lah. Jangan berlaku lah habis 3 pinggan, 4 pinggan tapi tak kenyang. Bukan manusia tu. Nah itu lah. Luar biasa di sini kata. Luar biasa. Mari sepinggan besar habis. Mari 3 pinggan habis. Di mana letaknya? Nah itu luar biasa juga. Tapi walau bagaimanapun boleh kita buat contoh bagi dalam perbicaraan kita asbab adiyah. Asbab adiyah. Makan tidak kenyang, ia harus pada akal. Tak makan tetapi kenyang, ia juga harus pada akal. Nah, berapa banyak tengok orang yang dia ditimpa rubuhan rumah dan sebagainya terkambuh di dalam bumi, dalam tanah. Di berapa hari lamanya? Kalau segi hukum adab biasa mati. Apabila dibongkar, digali-gali, masih hidup. Kan? Inilah kita tilik pada kekuasaan Allah, ikut dia saja, apa saja dia nak melakukan. Tilik pada situ. Tetapi dia buat sabab adi. Maka sebagai sabab adi, amalan ta'at sabab adi bagi balasan syurga. Udkhulul jannata bima bisababi amalikum tadi. Maka bila kita himpun begitu, tak adalah berlawanan antara hadis tadi, muqtadha zahir hadis
dengan apa muktadha zahir ayat itu. Tidak ada tanaqud. Apa lagi? Ada sedikit lagi. Oh. Karena penjelasan tadi, kalau mendapat puasa Natal, Quran itu punya janji yang baik. Iya. Itu Iya. tidak bisa dinyalahi. Iya. Kalau Maturidi bisa kan? Bisa. Bukan. Maturidi umum. Sama ada janji dengan buat baik ataupun janji seksa. Tak boleh menyalahi. Bab umum innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi kedua-dua ini dari ahli sunnah wal jamaah. Iya. Yang kita pegangi mana yang lebih baik? Sama-sama itu baik, tapi kita aliran kita di sini kepada secara umumnya, kalau dari segi akidah secara umum kita berpegang dengan Asy'ariyah. Sebagaimana fiqh kita berpegang dengan Syafi'i. Nah, kenapa? Karena pembawa agama masuk tempat kita ni membawa mazhab Asy'ariyah dari segi apa dia akidah usul. Nah, bawa fiqh mazhab Syafi'i sebab kitab-kitab diajar tempat kita ini mazhab Syafi'i. Dan Quran dia kita baca dengan riwayat Hafaz Asim dari Al-Kufi. Kan? Maka semuanya itu kalau kita pandai semuanya tak ada apa, karena semua itu adalah jalan aliran ahli sunnah wal jamaah. Sedikit perbezaan dari segi kata, Maturidiyah kata Allah tidak menyalahikan janji. Umumkan situ. Allah tidak menyalahi janji. Sama ada janji itu seksa, juga janji itu dengan buat baik. Allah tidak menyalahi. Maka tempat huraian pula boleh kita himpunkan. Ni khilaf sama-sama ni apa khilaf bab furu' dia panggil. Furu'ul aqaid. Ingat tahu apabila akidah ada khilaf sama-sama ahli sunnah yang masuk dalam furu'ul aqaid. Adapun usulul aqaid tidak ikhtilaf sama sekali antara ahli sunnah. Ini setengah pada furu'ul aqaid, masalah cawangan hubungkan dengan akidah. Di antaranya lainnya yang Asy'ariyah kata Allah tidak menyalahikan janji, ni janji seksa. Astagfirullah, janji dengan buat baik. Adapun janji seksa harus menyalahinya. Adapun Maturidiyah Allah tidak menyalahi akan janji. Sama ada janji dengan seksa, juga janji dengan buat pahala. Tetapi huraian macam mana? Tak menyalahi sekiranya katakanlah kaum yang berlaku zina, na'udzubillah min zalik, 1000 orang masalah. Allah tidak menyalahi janji seksa, terbenar tidak menyalahi wala seorang daripada 1000. Maknanya tidak menyalahi semuanya. Janji kata orang zina, janji dia seksa. 1000 yang berlaku zina. Yang lain itu dimaafkan. Satu daripadanya mesti kena seksa. Kalau tidak, masalah menyalahi janji. Janji nak seksa tapi tak seksa, ini menyalahi. Allah tidak menyalahi janji. Tetapi masuk dalam kata tak menyalahi janji, 1000 yang berzina, satu lekat. Maka masalah tak menyalahi janji dah tu. Itu maksud dia. Jadi kemari hampir samalah juga dengan Asy'ariyah. Ada pun Asy'ariyah kata harus. Beza situ ya. Harus menyalahi dengan bahawa yang berzina 1000 orang harus mengampun semuanya. Itu. Ada pun Maturidiyah kalau apa semua saya menyalahi janji. Hanya ada seorang daripada 1000 itu diseksa. Yang lagi dilepaskan. Mana namanya? Tak menyalahi janji seksa. Dia nak seksa, dia seksa. Tu sedikit sangat kalau kita kira boleh himpun antara tu. Gitu. Itu daripada furu'ul aqaid dia panggil. Jadi apabila khilaf begitu rahmat bagi kita.
Kita nak pegang macam tu pun iya kerana daripada ahli sunnah. Pegang ini pun iya kerana daripada ahli sunnah. Seperti bab fiqh lah, bab furak ni lah. Itu dia. Cuma kita atas apa dia tahu cara-cara kita tu. Pegang tadi. Baik. Ada lagi? Boleh. Iya. Iya. Ada juga di dalam sebagian kita mulai rukun agama. Ada rukun agama, ada juga sebagian pohon agama. Iman, Islam, tauhid, makrifat. Waktu apa yang kata berlainan dari segi apa? Dari segi sebutan saja. Iman, Islam, tauhid, makrifat. Yalah bila kita himpun bolehlah tu. Tauhid itu boleh disatukan dengan iman tadi. Makrifat pun masuk dalam iman tu juga. Maka kita himpunkan tauhid, makrifat, masuk dalam kata ihsan tu lah juga. Sebab tauhid itu terbahagi lagi kalau tauhid. Tauhid apa? Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid sifat. Huraian itu juga kembali pada iman, Islam, ihsan. Makrifat artinya kenal. Maka makrifat dia ada ammah, dia ada khassah. Makrifat ammah semua orang mukmin ada makrifat. Kalau tak ada makrifat tak dipanggil mukmin dari awal lagi. Karena murak dengan makrifat di situ arti terima. Kalau sekadar makrifat pada lurah sekadar kenal saja tapi tak terima, bukan dia. Sebab dia kafir kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenal Quran seperti ahli kitab, mereka kenal. Allah Taala menyatakan allazina utul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kalau kita kira mai arafa ya'rifu, kalau bahas dari segi semata-mata kalimah. Arafa ya'rifu irfanan, setengah pada masdar ma'rifatan. Daripada masdar min. Bila terjemah ma'rifah arti kenal. Kenal juga muradif. Ma'rifah muradif dengan ilm. Fa'lam annahu la ilaha illallah ay i'rif. Sebab itulah makrifat dengan ilmu mutaradifan dalam bab usuluddin. Kenal ialah tahu ialah kenal. Tengok kita bila tak kenal, siapa itu? Saya tak tahu. Tak kenal ke? Tak kenal. Itu. Mau kenal itu. Kenal. Saya tahu yang tu, nama itu kampung tu, saya tahu dia, saya kenal dia. Itu panggil makrifat semata-mata lurah. Kenal, tahu. Maka jadi maksud kepada istilah syarak, nak panggil makrifat itu kena al-jazmu. Al-jazmu. Mana al-i'tiqad yang jazim. Pegangan yang putus. Bila sebut pegangan yang putus, keluar daripada makrifat, keluar oleh zan. Tak panggil makrifat. Kuat sengkau, syak, ragu, waham dan jahil. Itu tak panggil, tak masuk panggil makrifat. Yang pertama, al-jazmu ayil i'tiqadul jazim al-mutabiqu lil waqi' ataupun nafsil amri. Yang muwafaqat, yang membetuli nafsil amri, diri perkara. Nak keluar i'tiqad lain pada orang mukmin. Seperti i'tiqad orang Nasara, al-Yahud, mereka i'tiqad Isa salah satu daripada 3 Tuhan ataupun anak ataupun kata lagi ialah Tuhan. Itu panggil jazam, pegangannya putus tapi tidak membetuli waqi'.
Apa yang jahil, murakkab ataupun maksud kata jelas. Itu tak masuk dalam panggil makrifat. Kemudian kait lagi atau ada khilaf sikit dalil. Tu nak keluar taklid. Lepas tu bincang panjang dari segi taklid tu. Baik, kita berlaku atas kaum yang muktamad rajah bahawa iman taklid jika sah, tapi kalau dia tak ahli nazar, haram dia dari segi tinggal nazar. Itu je. Kita minta kaum yang muktamad. Jadi nak panggil makrifat tu, itu secara umum. Semua orang mukmin ada. Walaupun tak pandai untuk nak hurai, huraian tak pandai. Tak pandai nak beri keterangan. Tapi pegangan betul pada wakil. Kalau ditanyakan, Tuhan yang nama Allah itu, ada ke tak ada? Ada. Sungguh ke tidak? Sungguh. Itu yang betul di wakil. Tuhan yang berhak disembah itu berapa? Esa. Maha Esa, kan? Pada zat dengan mana tidak ada zat yang lain bersifat dengan sifat ketuhanan kecuali hanya Allah. Esa pula pada berhak disembah tu panggil ilah. Tidak ada yang berhak disembah, ya ataupun yang disembah dengan sebenar tidak ada, melainkan hanya Allah. Tauhidlah tu. Nanti panggil tauhid uluhiyah. Tuhan yang mempunyai sekalian alam ini tidak ada malaikatnya Allah. Tauhid rububiyah. Dari segi keadaan Tuhan punya. Rabb, Tuhan yang mempunyai alam. Tauhid rububiyah. Dan yang berhak disembah siapa? Hanya Allah. Esa juga uluhiyah. Tilik pada keadaan disembah panggil uluhiyah. Esa juga. Lepas tilik kepada sifat qudrat yang boleh memberi bekas daripada tiada kepada ada, itu tidak ada selain pada qudrat Allah. Esa pada sifat. Bila Allah itu bersifat dengan qudrat, lahir namanya Qadir. Sebab itu kita Abdul Qadir. Kerana Al-Qadir hakikatnya huwa Allah. Esa pada sifat. Semua tu masalah kata tauhid dibahajak pada huraian. Itu kena ada hurai. Maka nak hurai nak atas bijak pandai irsyad ustaz guru tu. Kalau tidak keliru. Ada istilah dia. Adapun kalau ilmu hakikah terkadang dia tu tidak istilah cuma dengan zauqi dia. Lebih dengan zauq dia. Kita kalau tidak ada zauq, tak dapat. Itulah. Jadi satunya kita kena ingat, setiap ilmu satu kita faham dulu dari segi bahasa lughah. Tengok kita mengaji nahu. Kan? Kalam pada lughah apa arti, kalam pada istilah apa arti. Kita mengaji tajwid, ikhfa pada lughah apa arti ikhfa, pada istilah apa dia ikhfa. Kan? Begitulah kita mengaji usuluddin, mengaji fiqh. Dia ada makna pada lughah, ada makna pada syarak. Salah apa salah pada lughah. Salah apa salah pada syarak. Pada fiqh. Manakala mengaji ilmu tauhid begitu juga. Kita sebut kalimah tauhid, apa tauhid pada lughah? Ada tauhid, apakah tauhid pada uruf? Apabila kita pergi pada ilmu makrifat, apa maksud makrifat? Pada lughah apa? Muradih apa? Itu. Pada makrifat ada pula khasah, ada ammah. Jadi kena banyak huraiannya. Sebab tu kadang-kadang kita panggil mengaji ilmu kenal diri, ilmu makrifat. Kalau tak pandai hurai situ, bimbang-bimbang, takut. Itu dia. Terjun ke dalam al-batil. Kerana cakapan mereka banyak guna balaghah, majaz banyak. Itulah sebab tu orang tak berkeahlian tu dibimbang-bimbang takut. Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Baik. Jadi hak kata tak sunyi pada iman, Islam, ihsan. Tak sunyi pada tu. Lepas tu dia panggil tauhid makrifat, maksud dia tu. Tauhid apa kan nak tanya? Tauhid kan katanya mengesahkan Allah. Maksud dalam iman. Kerana wahdaniyah.
Setengah pada sifat yang wajib bagi Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hadith wa qiyamuhu min wahdaniyah. Bahawa wahdaniyah tu tauhid. Wahdaniyah pada zat artinya tu maksud tauhid. Makrifat. Bila kita pergi gitu apa yang kena kerana al-jazmul mutabiqu lil waqi' andalil panggil makrifat. Tu secara ammah. Pada khassah yang naik lagi dah. Dia panggil tingkat dia naik. Sebab mengaji bab ikhlas tu lah. Ada darjah ammah, ada khawas, ada khawasil khawas. Bukan kita mengaji puasa. Kalau mengaji puasa, ada puasa pula 3 kelas secara umum. 3 kelas. Maka dalam tiap-tiap satu kelas pun tak sama pula. Kelas kita orang awam puasa darah hati, kita menahankan daripada perkara yang membatalkan puasa secara hukum zahir syariat. Masukkan suatu ain ke dalam rungga dengan sengajanya, kan? Maka kita tahulah suatu ain tu dalam rungga. Tahu pula mana lubang yang rungga. Ada pula khilaf masalah lubang yang rungga. Kan banyak caraan tu. Kita tahu lubang rungga, 2 lubang hidung, mulut. Lubang mata khilaf dah. Mata ini gerongga mata ni khilaf dah. Kalau mazhab Maliki tak boleh. Kita nak pakai celak, pakai apa tu? Nak pakai ubat upang sakit mata kita. Ubat tu kadang-kadang rasa sampai ke leher. Apa dah? Kita pecik ubat situ, rasa sini. Ada pihak Malik tak boleh. Kita tak apa. Kerana apa? Kerana gerongga mata ini bukan jauh. Tu khilaf situ. Jadi kita mengaji tu apa? Itu sebagai syariat zahir. Kita pun menahanlah kita daripada itu. Sampai-sampai orang awam tu menahannya daripada makan minum, hatta air liur pun tak ditelankan. Takut batal. Kalau ingat zaman dululah naik ke masjid tu bawa ni tanah. Pasir dalam apa panggil kopi apa? Apa panggil sini? Apa dia? Panggil apa? Tu bekas susu ke apa tu? Besi tu. Pasal ni panggil kopi. Sini apa panggil tu? Bubur susu dalam tu. Kaleng. Kalang panggil. Kaleng kita dekat-dekat juga dengan luar kita sana panggil geleng, tapi geleng hak besar. Besar gini panggil geleng. Tu kaleng tu dah berkali. Tapi ni kecil-kecil ada bersusu tu. Tu kita panggil panggil kopi. Bubur pasir dalam tu naik. Bila semayang. Macam buih laut lah. Tu nak ayat kata walhal. Air liur ini tidak membatalkan, tapi kerana kita takut, kita orang awam ni, takut batal, bukan hanya beludah. Acik kering. Kan? Ni kerana orang kata puasa orang awam nampak sungguhnya. Tapi dari segi kedengaran maksiat, mata memandang maksiat, tidak puasa pun. Itu panggil puasa dah. Mana kata sah dah. Bila menahan daripada perkara yang masuk lubang rungga dengan sengaja, maka itu panggil puasa. Sah hukumnya. Lepas tu untuk wajib. Maka puasa yang khawah bukan sekadar itu, puasa daripada maksiat pula. Kita tangkap naik puasa juga. Siapa daripada maksiat dia puasa. Dia tak dengar di telinga dia puasa telinga. Kita tak puasa apa nama ni? Mata. Kita tak puasa, dia puasa juga mata. Puasa perut. Itu dia. Orang tinggi lagi puasa hati lagi dah. Allah. Itu dia. Itu nak kata martabat seseorang yang tak sama nah. Begitulah makrifat pun ada begitu. Tapi cara umumnya nak wisah dulu. Jadi kesimpulannya bila kata iman Islam ialah ihsan tadilah. Walau pergi kata tauhid makrifat. Tauhid makrifat. Maksud dalam ihsan tadi. Kerana ini adalah nak mensempurnakan iman dan Islam. Kadang dalam iktikad kita Tuhan Maha Esa. Tapi bila kita ibadat kerana lain pada Tuhan. Katanya tauhid makrifat tadi ialah maksud dalam perkataan ihsan itulah. Maksudnya ihsan itulah.
Tak lepas daripada itu. Sebab tu ulama kata agama itu melengkapi akan 3. Nah, aku tak ambil daripada hadis Jibril tadi. Masa yang telah janji tadi, kalau kita pergi lagi nanti menyalahi janji pula. Itu kan. Allah tidak menyalahi janji. Jadi janji tadi jam 11. Sekarang dah lewat. Macam ni kata, dah lewat dah hampir 10 minit. Maka rasanya sekadar itu rasa cukuplah dulu. Dan insya-Allah taala di lain kali dengan kecepatan lain, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Nah, perkara tidak mustahilnya walaupun jauh jaraknya, tapi dengan takdir Allah dikira dekat saja. Nah, tengok ni, siapa sangka kata nak boleh mari pula kali yang kedua. Tak suka. Dan kita ingat dulu mari kali pertama dulu di tempat pergi tadi apa? Di pondok tadi. Petang. Lepas zuhur tadi. Maha apa situ? Ma'arif. Teringat masa mari awal-awal dulu, di situ dia kata minta maaf tuan guru kerana kami sudah solat jenazah gaib. Dimasyhurkan kata saya dah mati. Jadi sana sembahyang solat gaib. Sini tak ada. Di situ dia kata maaf, kami sini solat gaib dia kata. Sebab pun kerana kamu solat gaib kami hidup semula. Boleh mari. Ni boleh mari pula kali yang kedua. Masya-Allah. Tengok berlaku masalahnya nah. Itu. Kalau tak silap itu mana boleh nak solat atas raya hidup lah. Tapi ada dengan khabaran. Itulah saja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.